Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ba'du. Hadirin sekalian, syukur kita pertama sekali ke Allah Subhanahu wa taala. Limpah kurnia dia dan anugerah daripada dia semata-mata menjadikan kita dan seluruh makhluk ni, khasnya menjadikan kita umat yang terbaik, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Syukur dilahirkan kita daripada mak ayah kita Islam. Kita jadi Islam sebab mereka. Mereka Islam, kita dilahirkan daripada mak ayah kita Islam, ataupun salah seorang daripada mereka Islam, kita jadi Islam. Walaupun kita tak faham Islam tu apa, kita dihukum Islam sejak lahir lagi. Alhamdulillah. Syukur dibesarkan kita pula dalam satu suasana yang memudahkan kita untuk ikut perintah dia, meninggalkan larangan dia. Alhamdulillah. Syukur disedarkan kita untuk belajar dan menuntut ilmu, khasnya ilmu akidah yang merupakan teras dalam ajaran Islam ni, yang disedarkan kita untuk bagaimana nak cari dan nak membina hubungan antara kita dengan Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Syukur diberi juga kita kesedaran untuk nak belajar, nak memahami agama Islam ni dengan lebih sempurna, khasnya dalam perjalanan iman, perjalanan yang kita nak bicara ni, yang kita buat satu ringkasan kitab pada Zadul Murid ni. Alhamdulillah. Syukur diberi kita keupayaan pada malam ni boleh hadir untuk solat maghrib berjemaah. Alhamdulillah. Diberi pula kelapangan masa, keterbukaan hati, berada dalam satu majlis ilmu insya-Allah untuk meneruskan yang asalnya program kita daripada daurah hari itu, meneruskan risalah kecil yang telah saya susun ni berkenaan bagaimana nak ambil faham makna kalimah tauhid la ilaha illallah. Insya-Allah. Alhamdulillah. Cuma saya tak ingat berhenti itu kat mana. Ilah ma'bud bilhaq. Saya ingat perbincangan ketiga. Alhamdulillah. Matan kita pakai ni tuan-tuan, muka surat 3, perbincangan ketiga, ciri-ciri ilah pada bahasa dan istilah. Hadirin sekalian, kita nak ambil faham ni adalah nak ambil faham makna la ilaha illallah. Terjemah kita sedia maklum dah. Tiadalah Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah. Yang tu pun ada sikit sebanyak kita bicara dah. Antara makna besar yang kita dah bicara, kalau tak ingat pun, tak belajar pun dulu, perkataan ataupun kalimah la ilaha illallah tu, dia memahamkan dua perkara besar, iaitulah makhluk ni tidak mempunyai sifat ketuhanan sama sekali, melainkan yang memiliki sifat ketuhanan ni hanya Allah. Ya. Bahasa lain, makhluk bukan Tuhan, Allah saja Tuhan. Bahasa lain, Allah saja layak disembah, makhluk tak layak sama sekali untuk disembah. Ada perkara dasar yang kita sedia faham, khasnya dengan makna sembah itulah. Alhamdulillah,
kita ni pandang pada sudut terjemahan daripada kalimah syahadah tu, ada satu nikmat yang besar Allah Ta'ala dah beri kat kita. Apa dia? Itulah memang tak ada perasaan langsung nak sembah apa-apa berhala. Memang tak ada. Hatta kalau kita imbas balik kenangan lampau lah, dulu sebelum kita nak sembahyang, sebelum kita nak jaga solat 5 waktu, masa buah tu buh pilah bahasa gitu dah kan, tak erti benda lagi, tak dapat hidayat lagi, buh pilah bahasa gitu. Ada tak sembah tokoh? Walaupun tak sembah lagi ke Allah Ta'ala, maksud tak sembah tu tak sembahyang lagi, tapi sembah tokoh tu tak ada. Atas nama Islam, memang Islam, tapi Islam tak sembahyang itu. Jadi bila kita solat, pandang pada satu sudut, kita dah dapat satu nikmat besar juga di situ pun. Nikmat besar dengan dapat Islam sejak lahir, nikmat besar lagi boleh jaga sembahyang 5 waktu. Jadi pandang pada sudut kita hanya sembah Allah, tak ada pun nak sembah tokong, alhamdulillah, memang satu nikmat besar juga tu. Pasal orang yang tak dilahir dalam keadaan Islam, mereka ni bukan senang tuan-tuan nak terima Islam, apatah lagi istilahnya nak sembah Allah Ta'ala, nak buat solat macam mana kita solat, apatah lagi dengan istilah nak jaga solat, apatah lagi nak jaga solat berjemaah pula, contoh sekali lalu. Jadi kita dah boleh jaga solat berjemaah pula ni, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Memang ada nikmat besar dah Allah Ta'ala beri itu. Cuma atas soalannya, dah selesai ke faham la ilaha illallah tu kat kita? Itu ialah yang tu yang kita nak tengok pembincangan ketiga ni, yang insya-Allah bila kita faham ni, baru kita akan faham nanti apa sebenarnya dituntut kat kita. Pasal la ilaha illallah ni tuan-tuan, dia adalah khulasah akidah. Seluruh isi Quran dan hadis ni, rumusan dia terletak pada la ilaha illallah. Tuan-tuan bayang ya, betapa ringkasnya kalimah la ilaha illallah ni, yang memang kalau tak dihurai, tak diberi faham betul-betul, tak ambil faham makna dia betul-betul, memang kita tak faham betul-betul, dan kita tak tahu pun value dia di mana. Kalau kita faham betul-betul la ilaha illallah ni tuan-tuan, yang tu yang insya-Allah kita boleh muhasabah diri, boleh cari apa sepatutnya cari, dan apa yang ada ni kalau kita faham betul-betul, memang kita tidak akan berpuas hati sama sekali dengan apa yang dok ada kita. Sekalipun kita telah mencapai satu pencapaian ibadat, katalah gitu, zahir batin, kalau kita faham la ilaha illallah ni, kita bukan akan rasa puas hati, bahkan kita akan rasa makin merendah diri, merasai kehambaan diri ke Allah Ta'ala, dan merasai apa saja yang kita dapat ni tiada lain melainkan hanyalah limpah kurnia dan anugerah dia semata-mata, yang makhluk tak campur tangan sedikit pun. Bahkan semutlaknya Allah lah yang memberikan segala-galanya, segala-gala kurniaan kepada kita. Dan kalau kita faham juga betul-betul tu, memang seluruh kehidupan kita ni akan hanya tawajuh ataupun tertumpu fokus hanya pada Allah Ta'ala. Selain pada Allah Ta'ala ni, kita akan ambil atas jalan bersahaja gitu je. Yang tu kot bahasa dia, masuk bersahaja ni, kita ambil atas jalan sabab, itu istilah. Kita takkan rasa sabab ataupun makhluk yang kita duk ambil, kita duk pakai, kita duk guna, kita rasa kita duk cari, ada bab sampai tahap kita rebut, kita kejar, ada yang kita cinta, kita kasih, kita rasa senang, kita rasa lega, ada tahap bila tak ada kita rasa susah, rasa risau. Kalau kita faham la ilaha illallah ni, kerisauan kita, kesenangan kita bukan kat makhluk, tapi
Senang kita ke Allah, kalau takut dan risau kita pun ke Allah. Yang ni yang insya-Allah kita bila belajar akan sampai situ. Cuma disiplin dia kita tengok satu-satulah pelan-pelan insya-Allah. Dan kalau ada yang tak faham, ada sesi soal jawab lagi, tanyalah. Pasal pelajaran ni ada benda yang kalau kita tak biasa dengar, dia pelik sikit lah. Pelik tu maksud saya dah tak biasa dengar, dia pelik lah. Apa benda pun tak biasa dengar, semua pelik, rasa macam baru ya. Dah tak biasa dengar kan. Kalau tuan-tuan dah biasa khatam kitab berpuluh kitab, berbelah kitab ke, kurang-kurang satu kitab, dah ada asas kitab yang kita lalui, pernah berguru talaki, pernah dengar huraian apa ulama kita syarah la ilaha illallah ni, gagah juga. Yang ni apa pun tak ada. Kalau macam mana nak boleh kata kita dah terbiasa makna ni. Bahkan bab yang kita nak belajar ni hadirin sekalian, jangan kata orang awam, hatta ustaz-ustaz pun ramai yang tak faham. Kasar sikit lah ayat ni kan. Saya macam menuduh tuduh tak tuduh dengar lagi. Dan kita boleh muhasabah diri kita, apatah lagi dalam bab nak menilai diri kita, adakah kita ni dah benar-benar memahami maksud la ilaha illallah ni. Pula tu la ilaha illallah ni dia bukan ilmu teori saja, dia adalah ilmu teori dan praktikal. Ada ilmu yang kita kena ambil. Pula tu ilmu tauhid ni dia kena bawa dalam kehidupan kita seharian. Jadi ilmu yang kita duk belajar ni, la ilaha illallah ni, dengan bahasa ringkas dia bahasa tauhid ni, kita nak rasakan tauhid ke Allah Ta'ala, nak rujuk hanya kepada Allah Ta'ala semata-mata, tiada hak lain, baik buruk pun rujuk pada Allah. Dapat nikmat ke, hilang nikmat ke, rujuk ke Allah. Sihat ke, sakit ke, rujuk ke Allah. Tengok ataupun sekali lalu tengok macam senang, tapi kalau kita perhati, semak, kita akan dapati kehidupan kita langsung macam tak bertuhan sebenarnya. Bahkan tak pernah ada hubungan dengan Tuhan. Bahkan hubungan kita sentiasa dengan makhluk. Pasal kita duk bergantung dan berhajat ni sentiasa berasa ke makhluk. Tak rasa langsung berhajat ke Allah Ta'ala. Yang ni nak berhati ni, insya-Allah. Baik. Jadi perbincangan ketiga ni kita nak bicara ciri-ciri ilah pada bahasa dan istilah. Kalau asal terjemah ilah ni Tuhan. Untuk nama Tuhan ni, Allah Tuhan, selain pada Allah Ta'ala bukan Tuhan. Tuhan ni makna apa? Itu nak ambil faham tu. Kata dia jadi kita nak tengok makna Tuhan tu lah. Kalau terjemah ilah tu Tuhan, terjemah kita dengar selalu dah. Yang ni kita nak tengok pembahasan. Pertama kata dia makna ilah, pertama dari sudut bahasa. Yang kedua nanti adalah makna ilah pada sudut istilah. Kaedah pembahasan ilmu tuan-tuan dalam Islam ni, dia memang mesti nak bahas apa-apa pun dia ada istilah, bahasa istilah, bahasa istilah. Kerana agama Islam datang ni dengan Rasulullah terima wahyu dengan bahasa Arab. Sebelum datang Quran, bahasa Arab memang dah orang Arab bertutur dah, dan dia ada makna yang telah dipakai oleh bangsa Arab sebelum datang wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila turun Quran ni bahasa Arab, isyarat Quran inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Bila kami turun Quran ni Arabi, maksudnya nisbah pada bahasa Arab. Jadi antara nak ambil faham ni mestilah rujuk kepada bahasa Arab. Jadi dia ada makna bahasa satu. Dan ada makna kedua dipanggil makna istilah. Makna istilah ni adalah makna yang nak sepatutnya kita pakai dalam agama Islam kita, dalam perjalanan Islam ni, yang asalnya makna bahasa macam ni, tapi sebenarnya yang nak dipakai dengan makna macam ni, makna yang khas ni.
yang mengubah daripada makna asal bahasa kepada makna yang ni yang kita pakai. Bila sebut ilah nanti dia akan pergi kepada maksud ni. Okay. Jadi pada bahasa, cuma bila kita sebut dari segi bahasa ni, dia adalah huraian Arab ke Arab, cuma alih bahasa ke bahasa Melayu. Adapun kita terjemah tiadalah Tuhan melainkan Allah, itu bukan tafsir, bukan huraian, itu terjemah. Terjemah ni baru translate daripada satu bahasa ke satu bahasa. Translation ni dia tak boleh memahamkan makna yang tepat yang sepatutnya dikenaki, tak boleh. Pasal bahasa Arab dengan bahasa Melayu jauh beza, tuan-tuan, dari segi ketepatan maksud yang nak disampaikan daripada kalimah bahasa Arab tersebut. Baik. Jadi makna pada bahasa la ilah tu dengan makna al-ma'budu bihaqq. Itu terjemah. Itu dengan bahasa Arab dia. Terjemah dia tu setiap sesuatu yang berhak disembah dengan sebenar. Jadi bila sebut Allah ni, sebut Allah, ilah ni, maksud ilah ni nama am, Allah ni nama khas. Jadi bila sebut ilah dengan mana Tuhan, untuk nama Tuhan ni dia mestilah setiap sesuatu yang disembah dengan sebenar. Bahasa lain, setiap sesuatu yang memang selayaknya untuk disembah baru panggil Tuhan. Ayat dia simple aja, tapi nak ambil faham ya. Untuk nama Tuhan ni mestilah setiap sesuatu. Bila setiap sesuatu ni umum bahasa tu dia seolah-olah banyak tu satu hal. Tapi nak nama Tuhan ni mestilah setiap sesuatu yang dia layak disembah dengan sebenarnya, ataupun dia layak disembah, selayaknya disembah. Apa yang memang tak layak disembah dengan sebenar, yang ni tak boleh panggil Tuhan. Dia bukan Tuhan, dia pada sangkaan orang yang menyembah aja Tuhan, sebenarnya dia bukan Tuhan. Jadi kalau tengok dari sudut bahasa ni, untuk nama ilah ni mestilah yang berhak disembah dengan sebenar. Sikit soalan ini, ada orang sembah matahari tak? Ada? Kenapa dia orang sembah matahari? Memang matahari layak untuk disembah ke? Betul-betul pun tak tahu, melengung je. Okay. Matahari layak disembah. Okay. Kita dah faham ada benda common knowledge itu, tuan-tuan. Matahari memang tak layak disembah. Tu orang duk sembah. Adakah matahari itu Tuhan? Tak. Matahari bukan Tuhan, tapi matahari ini disangka oleh orang yang tak waras sebagai Tuhan. Yang tu kita sebut matahari. Lagi apa? Kita sebut umum berhala. Berhala ni patung-patung yang dibuat oleh manusia, baik pada kayu ke batu ke, dengan rupa tertentu yang mereka anggap itu adalah Tuhan. Pasal apa dia anggap sebagai Tuhan? Pasal dia rasa patung ni lah yang boleh menyelesaikan apa-apa masalah mereka pada sangkaan mereka. Jadi patung-patung tu dah disalah anggap sebagai Tuhan, sampai dibesar, dimuliakan. Patung pula macam-macam rupa. Dan sikit kalau kita ambil pengetahuan tu, pasal apa macam-macam rupa? Pasal lain patung, lain fungsi dia. Kalau sempit rezeki, nak dapat rezeki banyak, sembah tokong ni, patung ni. Kalau nak kahwin, tokong ni. Kalau sakit, nak baik demam, sembah tokong ni. Satu patung macam-macam rupa. Pasal apa? Pasal pada mereka tempat untuk dirojok, untuk jadikan sembahan ni, yang pada mereka yang ni layak disembah, dengan tu boleh dimohon pertolongan
boleh rasa dia ni menunaikan hajat dan keperluan, apa-apa keperluan, minta ke dia. Satu, kita dapat lihat suasana orang kafir ni. Pergilah ke kafir tu dulu, dia orang atau mereka ada pahaman kepada patung-patung ni untuk disembah, dihadap, diminta, dipuja, dicurahkan segala perasaan. Dan mereka memang merasakan bahawasanya patung itulah yang menyelesaikan hajat pada mereka. Sedangkan semua tu patung. Siap, kita sebut patung dulu lah, patung. Jadi patung tak layak disembah. Bila tak layak disembah, maksudnya dia tak layak untuk dimohon pertolongan, dia tak layak untuk kita minta hajat, dia pun bukan dengar kita cakap apa kita nak minta kat dia. Sikit sekali lalu ada benda mudah, kita memang faham ada sekali. Baik, saya sebut ke patung tu, pasal patung tu kita sedia maklum, kita pun tolak dah fahaman patung ni. Memang patung bukan layak untuk disembah. Dan kalau kita lihat sejarah sikit, khasnya Rasulullah waktu di Mekah ni, mula-mula dia datang ajar Islam, ajar la ilaha illallah ni, keliling Kaabah tu ada 360 patung. Angka tu pun faham besar tu, isyarat 360 patung tu, dia nak isyarat 360 degree je. Apa maksudnya? Keliling satu, bukan saja keliling Kaabah tu, keliling setiap dia ada patung-patung tertentu untuk minta hajat. Tuan-tuan nak minta projek, patung ni. Tuan-tuan nak bini banyak, patung ni. Nak kereta baru, patung ni. Cuma zaman dulu tak ada kereta lah. Nak ni. Nak tanah, patung ni. Jadi keliling ni ada patung, surrounding dia. Baik. Yang ni patung. Kita memang tolak fahaman patung, alhamdulillah. Pasal patung bukan layak disembah. Jadi ilah ni mesti yang selayaknya untuk disembah. Untuk disembah tu kita sebut dia sembah gitu dulu tak? Ambil bahasa dulu. Baik, kalau patung tak boleh disembah, duit boleh disembah tak? Duit boleh disembah tak? Kita memang tak sembah duit tak? Okey, siap. Tapi berasa tak kalau kita tak ada apa-apa, cari siapa? Duit, betul tak? Ni berhala moden. Berhala yang orang kafir sembah tu berhala nomad zaman kuno. Sekarang ni pun kalau dia orang sembah berhala tu masih pahaman Tuhan kuno lah. Tuhan moden lah ni, dia tak berbentuk patung lah. Dia berbentuk apa? Kertas, duit yang ada gambar Sultan pakai tenggolok tu. Lagi color dia mengancam, lagi rasa hajat besar kat dia. Kita taklah sembah, ada setengah sampai tahap cium punya pasal kan? Tapi bila ada perlu, pandang nak dia. Sedangkan makhluk tak dia. Dengar, patung dengan duit tu sama tak martabat? Sama je. Tak mana sama? Makhluk tak layak sepatutnya untuk kita nak rasa berhajat pada dia. Lapar ingat nasi ke ingat Allah? Ataupun patung ke? Patung moden lah. Dan zaman dulu tuan memang ada orang buat patung guna buah kurma. Maksud apa? Dia lapar, dia makan, dia rasa dia boleh hidup, dia buat patung, dia sembah patung. Maksud apa? Pada dia, dengan dia makan, dia boleh hidup. Jadi dia sembah patung kurma, pakai buah kurma. Bila lapar dia makan balik Tuhan yang dia sembah. Okey, kita kalau perhati tu, kita taklah sembah makanan, tapi fokus tak kat makanan. Hidup, ada orang hidup mati dia untuk cari makan, hidup mati dia untuk cari duit, hidup mati dia untuk cari rumah, hidup mati untuk cari populariti.
hidup cari macam-macam benda tuan, itu semua selain Allah Ta'ala namanya, makhluk. Yang tu atas sembah, kita memang tak sembah. Cuma saya nak huraikan ke situ siapa? Untuk nama layak disembah ni, kita duk faham sembah ni dengan makna sembah lah kan, sujud, kita faham itu, ataupun angkat tangan atau seumpamanya. Disyarah oleh para ulama kita, antara makna sembah ni apa? Rasa berhajat. Antara makna Tuhan ni, kata ma'bud bihaq ni, rasa berhajat. Rasa berhajat tu, yang tu yang menyebabkan kita akan bertuhankan sesuatu. Rasa berhajat. Orang kafir dia rasa berhajat dia kat tokong. Katalah buah kafir tu, kita taklah ke tokong, tapi rasa berhajat kita tetap kepada makhluk juga. Dan makhluk tu pun keliling kita bermacam-macam rupa. Ada bentuk rumah, ada bentuk kereta, ada bentuk isteri, ada bentuk anak, ada bentuk sijil, ada bentuk peperiksaan, ada bentuk jawatan, ada bentuk pangkat, ada bentuk projek. Dan kita rasa berhajat dekat perkara itu. Cuma taklah buat macam tu, tak ada. Tapi perasaan macam mana? Bergantung lah. Bergantung. Kalau orang kafir, dia katalah dia cari duit, tapi duit tu dia macam tak apa besar. Dia pada dia jumpa tokong ni, bagilah aku duit, bagi aku bagi aku untung, contohlah. Kita tak adalah macam tu. Tapi berapa ramai kita dengan Allah Ta'ala langsung tak ada perasaan, hari-hari fikir duit, pangkat, rumah, kereta, bayar hutang. Kita akan fikir kita ni kepada selain pada Allah Ta'ala. Walaupun jasad kita sujud ke Allah Ta'ala, tapi batin kita tak sujud ke Allah Ta'ala. Sujud tu, sujud makna macam mana? Sujud tu ialah sujud dengan makna rasa berhajat. Jasad memang tadi kita sembahyang maghrib lah, sujud tak? Rasa tak berhajat dengan Allah Ta'ala? Soalan mudah Rasa berhajat dengan Allah Ta'ala? Biasa tak? Tak ada apa perasaan pun. Untuk orang kafir, dia sembah tokong dengan ada perasaan. Kita sembah Allah tak ada perasaan. Boleh faham saya sebut apa? Orang kafir kalau dia duduk depan tokong, kalau dia nak minta lah, dia ada masalah ke apa, mabuk ke apa, bini dia marah, dia anak dia marah, dia pukul, dia tak suka, dia nak taubat lah konon, dia pergi tokong macam mana? Dia duduk depan tokong 3 jam kan dia boleh duduk kan, tawajuh sungguh dengan penuh perasaan, nak taubat lah kot, konon contoh kan. Kita ni Allah Ta'ala memang betul, memang cara dia ialah sujud antaranya, tapi sujud tu jasadnya, hati tak ada. Kita sembah Allah Ta'ala walaupun jasad sembah, tapi batin kita tak sujud. Sebut batin tak sujud maksudnya mana? Kita tak ada perasaan langsung dengan Allah Ta'ala. Sikit soal, kalau gitu kita sujud tak dengan Allah Ta'ala namanya? Jasad sujud, tapi batin tak sujud. Jadi dah sujud ke belum? Belum. Pasal apa tak sujud? Dia sebut lagi. Semayang bersungguh-sungguh tak semayang? Solat sungguh-sungguh tak solat? Tak sungguh-sungguh. Makan sungguh-sungguh tak? Makan ubat bersungguh-sungguh tak? Kalau nak tidur sakit terlupa makan ubat, rasa macam mana? Tak makan ubat lagi. Bersungguh-sungguh tak makan ubat? Bersungguh-sungguh tak makan ubat? Cuba nak tidur tu, tak baca suratul kahfi lagi, contoh kan, tak baca kulhu lagi, tak baca ayat kursi lagi, tak baca bismillah lagi, contoh kan. Ada tak rasa itu? Ada? Tak. Sungguh. Jadi kita bersungguh kat mana? Kita bersungguh kat makhluk, bukan bersungguh kat Allah Ta'ala. Jadi kita punya perasaan rasa ilah ni, rasa selayaknya untuk kita rasa pergantungan dan keberhajatan tu, bukan rasa ke Allah Ta'ala, tapi rasa ke
Makhluk. Sama lah kita dengan orang kafir dari sudut. Orang kafir dia tokong, kita tokong moden. Tak rupa tokong lah, tapi duit, rumah, kereta, makan, minum. Sekali lalu sebut kan, sampai ke Allah ni walaupun jasad sujud tapi tak ada perasaan langsung Allah Ta'ala. Kalau kereta kita tengok pancit macam mana, rasa macam satu kehilangan. Pasal apa? Macam patah kaki. Kita duk rasa berhajat tu. Kalau kita punya katalah duit tak ada, kita mohon loan kat bank, jangan tengok permohonan kita ditolak macam mana. Allah, rasa macam hilang tempat meminta ni. Dan kita pun kalau kita nak meminta, kita minta kat mana? Kalau katalah kawan kita misalnya, saya nak syarah ni, tuan, syarah ma'bud dengan syarah istilah lagi, insyaAllah. Kita misalnya katalah tak ada duit, kita nak minta tolong, nanti minta kat kawan kita yang ada duit ke minta yang tak ada duit? Mestilah minta yang ada duit, betul tak? Kalau minta yang tak ada duit, kata dia aku nak tolong kau, macam mana? Aku pun nak minta tolong dekat kau, kata dia. Siap, boleh, faham? Dan kita nak minta tolong ni apa? Nak minta tolong mestilah minta tolong orang yang lagi banyak pemilikan dia. Dia memiliki macam-macam perbendaharaan, lagi besar perbendaharaan dia, lagi rasa kita berhajat pada dia. Betul tak? Betul? Jadi paling besar kita rasa berhajat sekarang macam mana? Rasa kat orang ke rasa kat bank? Agro bank, bank muamalat, bank rakyat, rasa tak? Tuan-tuan kalau nak beli kereta tak ada duit macam mana? Ingat bank? Ingat bank? Bank Islam contohlah kan. Pasal apa tuan-tuan ingat dia? Pasal tuan-tuan dia ada perbendaharaan yang sangat banyak. Hartanah dia, sawit dia macam ni. Rasa tak berhajat kat bank? Rasa tak? Tapi siapa sebenarnya yang mempunyai perbendaharaan yang lagi besar daripada bank? Siapa? Menteri. Lagi besar daripada bank. Paling besar tak ada siapa lah, Allah lah. Tapi kita tak ada perasaan kat Allah Ta'ala. Kita rasa kat apa? Kita rasa kat makhluk. Tuan-tuan, ni lah masalah kita. Masalah ketuhanan yang krisis kita orang Islam ni, kita dah tak rasa berhajat kepada Allah Ta'ala. Dan tak ada orang nak ajar kita macam mana nak balik supaya berhajat kepada Allah Ta'ala, dan macam mana nak bawa perasaan berhajat kepada Allah Ta'ala. Inilah masalah yang saya kata, itu pun saya ada sebut tak mana. Kita ni bila tak belajar la ilaha illallah, kita rasa dah selesai dengan kita boleh sembahyang sujud 5 waktu, sembahyang berjemaah pula tu, kita dah rasa kita sujud ke Allah Ta'ala lah. Dah, belum lagi. Satu sudut dah ada, menunaikan solat tu bagus dah, tapi sebenarnya belum lagi batin kita sujud ke Allah Ta'ala. Pasal apa? Pasal kita jasad sujud tapi perasaan tak sujud, perasaan tak rasa berhajat. Pasal saya ingat, kita kalau tengok Tutup Guru Patani kan, dia terjemah Tuhan ni apa? Dia kata tempat bertumpang. Tempat bertumpang, tempat kita nak rasa lega. Tumpangan, tumpanan, tu bahasa petani akhirlah. Tuan-tuan kalau ni Baba dia ada roadshow, dia mengajar apa, tuan-tuan tengok kalau Tutup Guru punya tu dia akan sebut Tuhan ni, Tuhan ni apa? Tumpanan, dia kata. Tempat kita nak bertumpang. Allahus Samad. Allah ni tempat kita meminta. Antara makna Tuhan ni, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau yang kami sembah ya Allah, Engkau sajalah kami mohon pertolongan. Itu. Kita sudut sembah, jasad sujud ada, tapi rasa mohon pertolongan, merasai pertolongan tu datang daripada siapa? Ni masalah ini. Inilah masalah ketuhanan yang merupakan krisis besar kat kita. Saya sebut kita tu termasuk saya.
Yang kita belajar tu, guru ajar betul-betul, baru kita boleh keluar daripada krisis tu. Baru kita akan faham kepada siapa sepatutnya kita kena rasa berhajat dan memohon pertolongan. Dan saya sebut tadi, kalau contoh duit tak ada, tuan-tuan nak beli kereta, macam ingat bank. Sorry tuan, saya sebut bank tu, sorry sikit. Dan bila dah bank ni, tak kira lah ada Islamic bank ke tak Islamic bank ke, mana tuan-tuan beradab. Tu kalau nama Islamic pun kadang-kadang nama je Islamic, it's only a gimmick, tu syarah lain. Lu ingat bank kawan pun tak ingat, saudara mara, mak bapak pun tak ingat lah. Pasal apa? Pasal inilah sumber yang boleh menyelesaikan hajat dan keperluan aku. Aku nak minta tolong kat siapa? Tak ada dah. Inilah tempat tolong aku. Dan bila itu kita punya tempat tolong, tuan-tuan, itu yang jadi kat kita, tak kira dah riba tak riba ke apa, balas lah. Pasal apa? Kita dah bertuhankan bank dari sudut rasa berhajat dan minta tolong. Bukanlah maksudnya tak boleh minta tolong kawan, anak-anak, isteri, bukan maksud macam tu. Tapi dari sudut kita rasa bergantung tu, tambah pula dah lah bergantung satu hal, bahkan kita pula bermuamalah dengan muamalah yang batil sampai jadi benda haram. Okey, saya nak sebut gitu ya. Jadi sama lah macam orang kafir pun dia loan pula, dia memang tak ada hukum halal haram kat dia. Kita pun sama macam orang kafir lah. Apa masalahnya? Orang kafir pun, dia pun kat tokong dia satu hal, dia pun rasa bank boleh tunaikan hajat dia. Kita pun duk rasa bank jugalah tunaikan hajat aku. Habis walaupun kau mengucap kalimah syahadah, walaupun kau sembahyang, tapi perasaan meminta tolong ni tak ada perasaan kat Allah Ta'ala. Gagal. Yang ni yang nak kena mengaji, nak faham, nak kata bila sebut la ilaha illallah ni, tiadalah ilah melainkan Allah. Maksudnya tiadalah yang berhak disembah. Antara mana sembah tu khas saya sebut tadi, nak rasa berhajat, rasa penunai hajat, rasa yang inilah tempat kita nak minta tolong adalah sepatutnya ke Allah, bukan ke makhluk. Kalau kita duk rasa ke makhluk, maksudnya kita tak faham prinsip Tuhan, maksudnya kita masih ada prinsip berhala tu. Cuma berhala kita bukan tokong, berhala kita umumnya masih Allah, keliling kita. Kalau kita tak kerja lagi, duk ingat mak, duk ingat bapak. Kalau kita dah kerja, ada majikan, duk ingat majikan. Kalau kita meniaga, duk ingat pelanggan. Nampak? Kalau kita ada duit banyak, harta pesaka, duk ingat harta pesaka. Apa-apa sikit harta pesaka ada, tak apa. Tanah ada, rumah ada. Jadi tempat kita nak minta tolong ni betul-betul fokus pada makhluk. Dan makhluk mana? Semua keliling kita makhluk. Jasad kita sujud ni memang betul-betul jasad saja, hati tak sujud langsung. Hati ni tak langsung nak rasa berhajat ke Allah Ta'ala dan nak rasa aku ni datang pada Allah Ta'ala. Allah sebenarnya tunai hajat. Yang ada kat keliling kita ni semua ni sabab makhluk bukan ilah. Makhluk tak layak disembah, makhluk tak boleh bagi pertolongan. Inilah akidah yang diajar oleh Nabi SAW. Pula tu yang boleh bagi pertolongan ni siapa? Centralizekan, fokus, pemusatan ni siapa? Hanya pada Allah satu lah. Tuan-tuan, kalau orang kafir Rasulullah, masa zaman Rasulullah, dia ajak manusia la ilaha illallah tu, orang musyrikin Mekah ni, dia sampai pelik, kata dia, ni apa Muhammad ni? Kami dah ada 360 patung, kalau boleh kami nak tambah lagi. Macam-macam lagi hajat dan keperluan kami. Dia duk aja Tuhan yang tempat menunai hajat ni satu. Kami nak tambah Tuhan, nak tambah rasa tempat berhajat. Dia buang semua nak bagi satu aja. Macam pelik. Macam mana pelik kafir musyrikin, kita pula ni tuan-tuan, macam saya sebut ni rasa pelik. Tuan-tuan pelik. Rasa pelik tak rasa pelik? Pelik tak? Sama martabat. Kasar sikit tu. Kan? Sama martabat macam orang kafir. Tak mana?
tang kalau boleh nak, kalau ada agrobank nak bank rakyat pula, dah ada bank rakyat nak bank muamalat pula. Betul tak? Betul tak saya sebut bank? Betul tak? Tuan-tuan dah ada rumah bank rakyat misalnya, kereta agrobank, nak ada bank lagi tak? Kalau ada bank 4-5 bank ni public bank, ni Maybank, contoh kan. Waktu ni pula nak projek ni pula bank. Nak lagi banyak tak? Nak lagi banyak ke cukup satu? Nak lagi banyak ke cukup satu? Satu tu siapa? Allah. Macam mana? Orang kafir ni bila Rasulullah sebut la ilaha illallah ni, dia kata apa? Aja'alal alihata ilahan wahida. Adakah, kata dia ni Muhammad ni, dia nak jadikan Tuhan banyak-banyak ni, nak jadikan satu je Tuhan. Inna hadza la syai'un ujaba. Dia orangnya ungkapan orang kafir ni, orang Taala cerita perkataan musyrikin ni, kata dia ni satu benda pelik besar gila punya pelik. Gila tak pelik? Pelik gila tak? Macam mana nak ubah lifestyle bergantung kepada makhluk, ubah lifestyle, pergi pandang hanya satu lah tempat pandang, tempat tawajuh, Allah. Banyak musyrikin Mekah pelik, kita pelik, kita pun pelik, sama martabat. Saya bukan nak bagi hukum tuan-tuan, saya nak sebut apa perasaan yang sepatutnya kena ada kat kita as a Muslim, as a true Muslim, as a true mukmin. Sepatutnya rasa berhajat kat siapa? Allah. Tapi besar tak rasa berhajat kat makhluk? Betul tak? Kita kat berhala memang tak ada, tapi berhala kita bukan berhala nomad, berhala moden. Yang ada tenggolok, kereta, rumah, duit, itulah kan, pangkat, apa lah, jawatan, atau SPM, contohlah SPM pun tak ambil pesa tak ada lagi, dapat apa, straight A SPM. Kalau gagal semua macam mana? Duk rasa yang boleh beri pertolongan kita apa? SPM. Tapi straight A pun tengok sopa tak termana juga. Ada PhD pun tengok susah juga, berhutang juga pun. Contoh. Jadi nak cerita apa ni? Ini semua sangkaan kita saja. Jadi kita punya yakin dengan Allah Ta'ala terlalu nipis. Kat Allah Ta'ala ni kita waham, bukan yakin. Yang kita duk yakin apa? Makhluk. Jadi kita ni kalau ikut nisbah berhala tu ada lagi tak kita. Pasal apa? Pasal kita tak faham siapa sebenarnya untuk layak disembah dan layak untuk dimohon pertolongan. Kalau ikut satu sudut saya dah ke makna kedua tu, tapi kena sebut juga pasal untuk sikit gambaran untuk faham maksud ilah tu. Baik. Macam mana pun kalau kita tengok dekat nota yang ada tu, 4 ciri utama yang berhak untuk jadi selayaknya disembah dan dimohon pertolongan. Apa dia? Mestilah Tuhan ni ciri dia mesti dia Khaliq. Bahasa Arab sikit tu. Allah Taala isyarat Quran, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Allah Taala kata, wahai manusia, sembahlah kamu, ubudu, hendaklah kamu sembah diri. Maksud kamu kena faham Tuhan yang selayaknya untuk kamu rasa dialah yang selayaknya disembah, rasa berhajat dan mohon pertolongan pada dia. Siapa dia? Allazi khalaqakum, adalah yang mencipta kamu. Mesti dia ada sifat Khaliq yang menjadikan kita daripada tak ada kepada ada. Hak ni saja yang boleh memberi pertolongan kepada kita. Saya sebut sekali lalu tu, dia Khaliq tu, Malik memiliki, Razik pemberi rezeki, Hakim penentu, pemutus setiap sesuatu, ikut tertib tu. Cuma kalau Khaliq matahari tu, yang kalau ada orang sembah matahari tak boleh Khaliq. Matahari dia pun kena cipta, dia pun makhluk.
Duit pun makhluk kan. Harta benda makhluk, pangkat makhluk, sijil makhluk, kita pun makhluk, isteri pun makhluk, anak pun makhluk, bapa mak kita pun makhluk. Jadi kata kita belajar bab ketuhanan ni, yang kita nak betul ni benda besar dia apa kan? Ni bab akidah ni, nak betul ni apa? Nak betul ni pegangan tu, batin ni tu, hati tu, perasaan ni tu. Kita punya kefahaman, kita punya tempat hati nak cenderung tu. Yang itulah nak dibetulkan. Zahir ada benda dah betul kat kita. Alhamdulillah. Kita memang kata okong tak pernah langsung. Dulu tak semayang pun tak sembah tak okong. Tapi sekarang ni walaupun duk sembah Allah Ta'ala, masa tu dah solat sekalipun, tapi hati masih tak boleh nak faham siapa dia ilah sebenar. Satu, kalau saya sebut Khaliq, memang kita akan faham pencipta tak ada dah selain melainkan Allah Ta'ala. Allah saja yang boleh mencipta kita daripada tak ada kepada ada. Yang kedua, mesti Malik, memilik. Allah ni bila dia buat kita, dialah pemilik kita, dialah yang mengurus, mentadbir segala urusan kita. Bab Malik ni lah tempat yang selalunya menyebabkan kita terkecoh. Kita duk rasa siapa memiliki pemilikan lagi besar, di situlah tempat kita bergantung. Itu kalau kita ada bapak kita orang kaya, kita susah hati tak kalau bapak kita kaya? Contohlah, susah hati tak? Susah apa? Bapak pula pemurah, tengok sikit dia bagi kan? Abah 10,000, bapak sikit sangat minta. Macam mana? Tak ada susah hati langsung. Pasal apa? Pasal kita ada pemilik yang kita rasa ni lah tempat bergantung kita. Satu, relax je. Kita masa anak dulu ingat ada susah hati tak? Pasal apa tak susah hati? Pasal ada Malik yang memilik kita, yang kita boleh rojok kat dia. Nak motor abah, nak motor boleh tak? Abah nak basikal boleh tak? Basikal. Abah belilah basikal. Macam mana? Tenang je kita. Pasal apa? Pasal kita duk rasa siapa ada pemilikan besar kat dia. Allah masuk. Saya nak bagi contoh tu Malik tu. Kita bab Malik yang tuan tu saya sebut kat tuan-tuan ni, bank apa dan sebagainya. Pasal kita duk merasa siapa memiliki pemilikan macam ni, dialah boleh memberikan pertolongan kepada kita, tempat kita nak menyelesaikan hajat. Ni masalah kita ni. Macam mana pun atas kaedah kita muamalah dengan manusia, apa muamalah nisbah halal haram tu satu hal. Dengan siapa kita boleh minta tolong, dia pula bagi pertolongan dengan kaedah yang macam mana. Yang ni kena mengaji suku dalam bab fiqh. Satu, saya nak sentuh ni, kita nak belajar ni bab akidah. Perasaan tu sepatutnya ke siapa? Nak sebut tu. Jadi kaedah dia, kita belajar bab akidah ni, sabab ambil sebagai tempat sabab, tapi sabab tak duduk dalam hati. Yang macam dia nak buat tu. Yang tu yang sepatutnya. Contoh saya sebut Malik tadi, Razik misalnya, bab rezeki contohlah. Katalah ada orang dia bagi kita sepinggan kuih kan. Sagi katalah habis mengaji, ada orang jamu nasi kat kita, dia bagi nasi Arab lah tu. Nasi mendi kambing, 3 orang makan mana? Tak habis. Sedap pula tu. Macam jatuh hati tak dekat nasi tu? Satu, jatuh hati tak dekat pemberi tu? Siapa yang bagi ni? Wow, terasa tak kat dia? Macam mana? Jatuh hati tak kat dia? Terima kasih tak? Pegang tangan macam mana? Kemas tak? Terima kasih. Oh, sedap. Terima kasih. Rasa tak? Ke Allah ada rasa apa? Ke Allah ada rasa apa? Zero. Tak faham tauhid. Maksudnya tak faham perjalanan batin, macam mana nak rasa siapa sebenarnya bagi rezeki kat kita. Kita memang tak sebut dia lah bagi rezeki kat aku, memang tak sebut macam tu lah. Tapi jatuh hati kat makhluk. Bila jatuh hati kat makhluk, betul ke tak betul lagi perjalanan la ilaha illallah ni? Tak betul lagi. Tak betul lagi. Pasal apa? Pasal kita duk tertipu dengan pandangan zahir yang kita duk nampak, seolah-olah
makhluk keliling kita ni, yang ni lah yang telah memberikan segala-galanya kepada aku. Yang ni bagi yang ni bagi ni. Mak bapak aku bagi aku lahir, yang ni nasi bagi aku kenyang, ubat bagi aku sihat misalnya, rumah ni bagi perlindungan kat aku, kereta ni bagi aku sampai, duit ni boleh menyebabkan aku boleh belanja, token ni bagi aku kerja, yang ni macam ni. Kita duk rasa keliling ni kita masih tertipu dengan makhluk-makhluk yang bermacam rupa dan keadaan ni. Kita rasa yang ni lah yang memberikan pertolongan, sumber yang menyebabkan kita boleh ada sekarang dan boleh menyebabkan ada survival hidup kita. Masalah tu bab akidah tu. Yang tu kalau mati kena tanya marabuka, apa takbir kau? Kita akan jawab lagi, majikan aku dia bagi gaji. Marabuka, bapa aku masa aku masih dalam saraan dia yang duk bagi aku belanja. Marabuka, ni harta pusaka banyak. Marabuka, ni pangkat aku, tengok aku gaji berapa sebulan. Marabuka, marabuka, ni guru bank ada. Marabuka, ni emas, gelang, perak apa semua ada. Emas ni boleh buat gadaian, ada ar-rahnu. Marabuka, guru bank. Marabuka, semua kita akan jawab makhluk. Tak pergi ke Allah Ta'ala sikit pun. Maksudnya apa? Gagal bab pertama sekali. Rob kita, ilah kita tu siapa? Kita tak faham ilah ni yang kata dia berhak disembah, yang dia lah sepatutnya penunai hajat hakiki. Dia yang kalau saya sebut mudah, tauhid ni kita makhluk ialah makhluk, kita muamalah makhluk dengan makhluk, tapi hati muamalah dengan Allah Ta'ala. Ni tauhid. Yang lapar kena makan, tapi hati alhamdulillah, Allah yang kenyangkan aku. Dahaga minum air, dia dahaga tak boleh makan nasi, tak boleh. Dahaga pun tak boleh, ya Allah hilangkan dahaga aku, tak boleh. Dahaga kena minum air. Minum bismillah dengan nama Allah. Allah bagi aku minum, dia bagi rezeki aku. Air bayar mana pun tak tahu, alhamdulillah. Minum hilang dahaga, Allah hilang dahaga aku. Ini baru istilahnya mukmin. Orang boleh tasdik dengan Allah Ta'ala, yakin dengan Allah Ta'ala, ada hubungan dengan Allah Ta'ala, baru betul akidah dengan Allah Ta'ala. Kalau tidak, hati kita ni jasad sembah dengan Allah Ta'ala, tapi batin kita duk merasa minta pertolongan kepada selain pada Allah Ta'ala. Itu masalah tu. Sepatutnya kalau kita dah faham perjalanan la ilaha illallah ni, sepatutnya batin ni bila pun ke Allah Ta'ala. Okay. Jadi sekali lalu saya sebut tu makna bahasa, macam mana pun saya dah masuk sebenarnya kepada mana istilah. Kita tengok mana istilah ni, yang inilah makna besar ni yang kita nak perhati. Mana istilah ni, cuma Arabik ni panjang sikit lah. Al-mustaghni an kulli ma siwahu, al-muftaqiru ilahi kullu ma'adahu. Tu Arabik ni. Terjemahnya setiap, jadi ilah ni dari segi istilah mana apa? Setiap yang tidak berhajat kepada apa-apa pun, dan semua makhluk mesti berhajat kepada dia. Untuk nama ilah ni mesti, untuk nama Tuhan ni mesti dia tak hajat sesuatu, makhluk semua mesti berhajat kepada dia. Ini baru boleh panggil Tuhan. Tuhan ni selagi dia ada istilah berhajat pada sesuatu, bukan Tuhan lah tu. Untuk nama Tuhan ni mesti dia tak hajat apa-apa pun, pasal dia yang memang ada, dia hakiki ada, dia realiti ada, dia yang wajib ada. Satu ya, Allah aja. Makhluk ni, makhluk semua mana boleh duduk martabat ilah, pasal makhluk ni semua berhajat pada Allah untuk Allah jadikan mereka, kita ya. Mana ada makhluk yang dia boleh jadi sendiri, yang tak hajat kepada pencipta yang menjadikan dia, dan pencipta tu hanya Allah. Jadi ada tak selain pada Allah boleh jadi ilah? Boleh? Tak boleh. Macam apa? Jadi poin besar nak tengok tu, core business dia tahu mana. Untuk nama ilah ni mestilah yang dia tak hajat pada sesuatu, yang kita mesti berhajat pada dia. Satu, kalau kita sebut duit, memang kita hajat kat duit, tapi duit pun dah hajat kat kita. Kita tak cetak duit, tak jadi duit. Kita tak bagi nilai kat duit, duit tak ada nilai.
Kita dapat duit kena simpan, kalau tidak orang buat lari. Jangan kata dia boleh memberi sesuatu kat kita. Dia pun perlukan kita, kita pun perlukan dia. Dia tak boleh jadi ilah, pasal dia pun berhajat. Selain pada Allah Ta'ala ni, semua berhajat. Matahari, walaupun dengan sebab matahari ada proses fotosintesis apa sebagainya, ada cahaya haba yang kita makhluk boleh ambil manfaat. Semua alam semesta di bawah dunia bumi ni hanya akan boleh beroperasi sempurna bila ada datangnya matahari. Jadi seolah-olah sumber besar matahari ni, tapi matahari pun dia berhajat pada Allah untuk jadikan dia. Dia tak boleh ada sendiri. Jadi matahari tak layak jadi ilah. Jadi bila matahari pun tak boleh, kita boleh tak jadi ilah? Kita pun tak boleh jadi ilah. Katalah isteri kita perlu duit, kita ke selesaikan dia, lalu nampak kita lah, kita ada duit bagi dia. Abang nak 200, 300, ni banyak ni, nak ni barang ni, anak kita ke abah nak belanja macam ni, kita pun apa. Rasa tak kita yang bagi? Rasa tak kita yang bagi? Rasa tak kita yang bagi? Oh, bapak yang bertanggungjawab. Okey. Betul. Orang susah minta derma, kita bagi. Tengok dia jadi senang. Ni dulu aku yang bantu ni. Rasa tak aku bantu kan? Kita rasa kita boleh bantu kan? Kita rasa kita tak hajat pada sesuatu, rasa orang berhajat kat kita. Dan kita boleh tunaikan hajat dia. Yang ni dia nak ni, dia nak ni, dia nak ni, dia nak. Aku boleh selesaikan hajat dia macam ni. Isteri, anak, jiran, tetangga, rakyat, apa sajalah kan, murid, apa dan sebagainya. Kita rasa dia ni semua berhajat, aku telah tunaikan segala hajat dan keperluan dia. Aku bosak dan pahaman kita. Sedangkan kita ni apa? Makhluk lah. Boleh, adakah kita tak hajat pada satu? Kita walaupun tolong orang, kita pun perlu makan juga. Kita dengan makanan, hina kita dengan makanan pula. Makanan bagus lagi, tak makan kelepor aku. Dahaga kena minum air kat tuan, tak minum air, dahaga aku. Sakit kena makan ubat juga, tak makan ubat, pening aku. Mulai betul tak? Jadi kita berhajat kat duit, kat makanan. Jadi orang tu hajat kat kita, kita hajat kat makanan. Jadi siapa yang sebenarnya berhajat apa? Semua berhajat belaka. Atas nama makhluk, semua berhajat pada setiap sesuatu. Dan setiap sesuatu, semua makhluk ni berhajat sebenarnya ke siapa? Ke Allah. Jadi Allah ada ilah sebenarnya. Cuma makhluk ni bukan menafikan proses sabab tu, tak. Sabab ni lah yang kita kena faham dan kenali. Proses Allah Ta'ala buat perjalanan atas muka bumi ni, yang kat makhluk, khasnya kita manusia dan jin, ditaklifkan untuk kenal siapa Allah Ta'ala dan kenal siapa makhluk. Macam mana kita pelajaran dulu, kenallah makhluk alam syahadah ke, alam barzah ke, alam amr. Hatta roh kita pun berhajat ke Allah Ta'ala, kita pun berhajat ke Allah Ta'ala. Tak ada makhluk yang tak berhajat pada Allah Ta'ala. Jadi yang kita punya proses kehidupan ni berhajat pada macam-macam. Kita kat pasir pun kita hajat. Hajat tak pasir? Tuan-tuan tak ada pasir, tuan-tuan nak buat rumah ke mana? Takkan nak buat dengan gigi, nak buat dengan rambut, takkan nak buat dengan kotak. Boleh kan? Perlu tak batu? Perlu. Emas kalau macam mana? Lagi rasa very great value kan? Emas macam mana? Rasa tak berhajat kat emas? Rasa. Tapi sebenarnya hajat besar siapa? Allah. Yang ni laluan aja. Jadi makhluk, janganlah kita sampai rasa makhluk ni gedi-gedi, kita rasa sampai tak ada hidup aku ni, kalau dia tak ada habislah. Macam mana kita punya perasaan boleh macam tu? Sedangkan dia makhluk, letak tempat makhluk. Makhluk katalah buah dalam poket je lah. Kalau buah dalam mulut je lah. Kalau minum je lah. Tapi yang nak masuk dalam hati, tak sama sekali. Dalam hati yang tak boleh masuk macam mana? Nak rasa berhajat dan minta tolong. Yang tu yang makna istilah ni. Ilah ni adalah yang tak hajat pada sesuatu yang semua makhluk mesti berhajat pada dia. Mesti. Satu, kalau kita berhajat pada duit, kita tengok situ pun cukup. Nak buat misal. Duit, kita ada akal, duit tak ada akal. Takkan duit boleh selesaikan urusan aku. Minum air, aku ada akal, air tak ada akal. Tapi nak hilangkan dahaga, kena minum air. Kita pun tak boleh hilangkan dahaga kita,
Kena ada makhluk lain untuk kita ambil untuk bagi hilang dahaga. Kena minum air. Siapa suruh perintah minum ni? Allah yang perintah kita minum. Jadi kita minum tu pasal junjung perintah dia. Bismillah. Aku minum. Ini tauhid yang kita nak betul. La ilaha illallah. Tiada yang tak hajat pada satu. Yang makhluk semua berhajat pada dia, melainkan Allah. Allah saja yang boleh jadi, itu bahasa ringkas dia, qadil hajat. Allah saja penunai hajat. Itu bahasa ringkas dia. Jadi makna istilah ni lah yang kita kena perhati elok-elok, khasnya dalam perjalanan batin. Hati kita ni nak pandang supaya kita akan boleh hidup hati dan sedar realize kita ke Allah Ta'ala. Kalau hanya makna bahasa tiada yang disembah melainkan Allah, kita akan rasa kita dah tunaikan semua tanggungjawab bab ketuhanan. Tak. Betul. Pasal tu makna bahasa. Makna bahasa belum menepati makna yang dikehendaki. Makna yang dikehendaki dalam setiap bahasa ilmu dalam agama kita ialah makna istilah. Makna istilah mustaghni an kulli ma siwahu wa mubtakiran ilaihi kullu ma adahu, tu bahasa pendek dia qadil hajat. Allah ni penunai hajat. Apa maksud penunai hajat? Maksudnya dia saja penunai keperluan. Dia saja yang boleh menyelesaikan apa saja keperluan makhluk. Makhluk tak boleh tolong makhluk. Tak. Memang makhluk tak boleh tolong makhluk sebenarnya. Cuma tengok rupa macam makhluk tolong. Inilah hakikat yang kita nak bagi kenal supaya faham makhluk tu apa, Allah tu siapa. Pasal kita selalunya kita letakkan ke makhluk ni macam mana sifat yang ada ke Allah Ta'ala dari sudut menunai hajat. Tentu masalah kita. Bila kita dapat aja makhluk ni, kita rasa lega. Sedangkan lega tu ke Allah. Yang ni kita hilang, kita rasa gerun. Sepatutnya gerun ni bila gerun ke Allah. Sepatutnya gerun ke dia lah, bukan gerun ke makhluk. Macam mana pun taklah menafikan peraturan sabab-musabab. Yang tu pun insyaAllah ada bab ni kita jumpa, memang kena ngaji kat bab tu. Pasal kita belajar tauhid macam ni bukan menafikan proses sabab-musabab, tak. Tapi proses ni ialah proses pertama, proses untuk mengenal Allah Ta'ala, untuk faham la ilaha illallah dengan makna istilahnya. Allah qadil hajat. Allah dia saja penunai hajat, dengan mana dia saja yang boleh memberikan pertolongan. Selain pada Allah Ta'ala tak boleh memberikan pertolongan sama sekali. Pasal makhluk tetap makhluk. Makhluk takkan naik pangkat menjadi khalik makhluk. Atau mana khalik apa? Penunai hajat benda makhluk. Dia boleh menyelesaikan apa yang ada pada makhluk. Tak boleh. Selagi nama makhluk semua berhajat. Takkan boleh ada makhluk jadi penunai hajat. Itu realiti maksud la ilaha illallah. Allah saja ilah, Allah saja penunai hajat. Makhluk tak boleh jadi penunai hajat. Itu dia punya core business dia, main point dia, apa, teras dia, usul dia yang kita nak ambil faham pada makna istilah ni. Boleh ada soalan? Jadi kita nak ajar ni dalam kehidupan kita untuk kita bawa pahaman la ilaha illallah ni. Kalau selalu yang kita dah bawa tu, kita zikir, semayang apa dan sebagainya, dia kena buat semula. Tuan-tuan saya dah tahu, saya sebut saya lah. Bila ngaji balik, faham balik perjalanan ni, maksudnya kita ni macam newborn baby. Newborn baby macam mana? Baru dapat info macam mana nak menjalani kehidupan seharian ni sebagai orang Islam yang ada akidah dengan Allah Ta'ala, hidup perasaan rasa berhajat Allah Ta'ala. Baru newborn. Tuan-tuan dah matang, wali tak apa. Saya nak kata apa? Tuan-tuan dah wali, dah matang lah, tak apa. Saya baru dengar tu macam newborn. Newborn apa maksudnya? Macam mana nak buat ni? Macam mana nak buat? Tuan-tuan dah mahir tak apa. Saya sebut saya tak mahir lagi. Saya newborn baby kan. Oh terhegi-hegi. Macam mana nak buat ni? Tengok air je. Macam mana nak buat? Nak berjalan ni macam mana nak berjalan?
Siapa pergi berjalan? Allah yang kena berjalan. Alat dia kaki pun makhluk. Jadi sepatutnya orang beriman ni macam mana? Dia dah tak pandang lah untuk jatuh hati ke selain pada Allah Ta'ala. Sepatutnya itu sahabat tuan-tuan, dia bila dapat saja la ilaha illallah, mereka ni faham sangat tuan-tuan la ilaha illallah. Satu, mereka jadi manusia yang miracle of the miracles. Susah tuan-tuan, miskin berapa gedana bohbi masa itu, tak ada apa-apa, tapi macam mana, tak pernah meminta dekat orang. Minta dia hanya pada Allah Ta'ala, pasal dia faham dengan siapa sepatutnya dia minta. Itu yang Quran sebut yahsabuhumul jahilu aghniya. Para sahabat ni, mereka adalah orang-orang yang yahsabuhumul jahilu aghniya. Orang yang tak kenal sahabat ni siapa, orang akan sangka sahabat ni orang kaya-kaya. Sahabat ni ada yang kaya, tapi ramainya, ghalibnya sahabat ni semua miskin. Tapi tak pernah ada seorang ada perasaan meminta-minta. Bahkan kalau ada orang minta tolong, dia akan tolong sedapat mana mungkin dengan apa yang ada pada dia. Dia tak pernah kata apa, aku pun tak cukup. Dia tak pernah keluar perkataan tu daripada mulut. Ni sahabat. Pasal apa? Dia faham dengan siapa sepatutnya dia rasa berhajat, dan pada dia dah cukup dengan apa Allah Ta'ala beri. Dan orang yang tak kenal sahabat ni, orang akan sangka sahabat ni semua orang kaya-kaya, pasal tak pernah minta apa, pakaian, makanan, minuman, tempat tinggal. Padahal rumah pun tak ada kan? Duduk serambi masjid kan? Tapi jumpa macam mana, tak pernah nak rasa minta tolong kepada orang lain. Yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf. Macam mana menyebabkan orang boleh sangka dia orang kaya ni? Pasal ada sifat ta'affuf, ada ifwah, ada perasaan, ada keadaan, ada kelakuan, tak pernah rasa nak minta keperluan dan hajat kepada selain pada Allah Ta'ala. Lapar ni kan? Lapar kan? Susah. Contohlah kan, kita memang macam tu, jangan susah. Orang tahu kot aku lapar kot kan. Contohnya tuan, saya sebut saya lah kan. Tuan-tuan, kita terlalu do'if tuan-tuan. Yang ni yang bila kita belajar balik, dia kata, oh padanlah sahabat ni handai sangat. Allah Ta'ala puji mereka. Pasal apa? Pasal dia punya perjalanan la ilaha illallah ni betul. Dan yang ajar demo ni siapa? Rasulullah ajar. Satu, bila Rasulullah ajar, orang yang boleh ajar macam Rasulullah ni siapa? Sikit. Tentulah pewaris Rasulullah. Saya bukanlah waris tu kan. Saya tak ada apa-apa lagi. Saya kata saya newborn baby. Guru saya yang duk ngajar ni, tambah guru dia lagi, masya-Allah kan. Memang orang yang memang dah jadi sebati hidup dia. Dia tak pernah meminta pada orang. Tak pernah meminta pada orang kan. Kita ni memanglah kadang meminta-minta tu tak ada, tapi isi borang okey je. Si orang ni agro bank, public bank, Maybank, semua isi mohon. Itu contoh mohon bank. Apa lagi? Hari-hari pun tak pernah. Kalau minta pun apa? Minta orang Ta'ala, minta pun bukan kita punya tahap tuan dengan Allah Ta'ala ni. Kalau saya nak sebut gini, kita minta ke Allah Ta'ala tu bagus dah. Satu, kadang minta pun tak bersungguh. Sepatutnya kita ni, atas kita faham la ilaha illallah ni, kita kena timbulkan satu perasaan apa? Bukan minta, tapi bagi rasa dulu daripada dia. Yang tu pun ada pelajaran dia, nanti panjang umur insya-Allah jumpa. Cuma saya nak sebut sedikit dengan rumusan tu yang kata core business yang kita bicara ni, tak mana nak faham Allah la ilah. Allah tu qadil hajat. Itu makna istilah yang kita nak pakai. Yang kalau kita baca Fatihah tu, wa iyyaka nasta'in, Engkau saja ya Allah kami mohon pertolongan tu. Tak masa pertolongan tu macam mana? Tolong pun macam ni dulu. Bukan tak rasa minta tolong. Apa dia? Rasailah apa yang ada kat kita ni Allah yang beri. Tak ada siapa yang boleh beri melainkan Allah. Pasal Allah saja penunai hajat. Makhluk semua berhajat. Dengan tu nanti baru kita akan ada perasaan nak minta tolong. Isyarat Nabi SAW, wa iza sta'anta fasta'in billah.
Kalau kamu nak minta tolong, mintalah tolong dengan Allah. Kita macam mana? Kita zahir batin minta tolong dengan makhluk. Sepatutnya perjalanan tauhid macam mana? Minta tolong dengan Allah Ta'ala. Atas jalan sabab sebut ke makhluk. Sepatutnya kalau orang yang betul-betul dengan Allah Ta'ala, tuan-tuan, dia tak payah sebut ke makhluk sikit pun, bahkan dia hanya akan minta pada Allah Ta'ala, pasal dia yakin Allah saja yang memang tahu apa hajat dan keperluan dia. Kalau cerita pun Allah saja yang boleh tunai, makhluk tak boleh tunai apa-apa, makhluk dia tetap makhluk. Dan kalau orang yang beriman ni, dia akan faham apa? Kalau makhluk datang depan aku bagi pertolongan pun, aku tak pandang dia, aku pandang Allah yang bagi pertolongan. Pasal Allah bagi pertolongan melalui dia. Tuan-tuan, ni tauhid. Tuan faham tak? Yang ni pelajaran tauhid, macam mana nak bawa dalam kehidupan supaya kita belajar dapat tawajuh pandang ke Allah Ta'ala, yang faham Allah Ta'ala mana ni, dia ilah, makhluk bukan ilah. Ni kita punya bisnes. Kalau ada pening-pening apa-apa, tanya, jangan buat sendiri punya your own perception. Sehari tuan-tuan jangan buat faham macam ni, sudahlah. Ini saya buat ada ayat ni dah, apa dia, dengar kuliah sejam lebih je. Orang kata, kalau gitu kita ni tak payah minta tolong dengan orang, bertampar ni. Itu saya ajar tuan-tuan. Saya nak ajar ni, betul akidah lah. Tak dapat tidak kena cerita dia lah. Jadi nak cerita apa? Apa yang sepatutnya perjalanan kita nak berjalan, kita kena pakai selipar, kena naik motor, kena naik kereta, kena isi minyak. Kan minyak tuan-tuan isi dengan air kolah masjid, tak boleh, kena isi minyak. Jangan kata duduk bubuh air, Allah yang bagi berjalan motor buka air, bubuh lah. Kalau berani bubuh lah, tengok. Bukan macam tu saya ajar tuan-tuan ni. Saya ajar ni, saya nak cerita makhluk biar letak tempat makhluk, dia adalah sabab, sabab pergi betul. Walaupun sabab kita buat betul, kita tak pandang sabab tu sebagai penunai hajat. Bahkan Allah yang beri, alhamdulillah Allah beri. Ni macam mana nak lalu kehidupan dalam suasana macam ni. Yang inilah baru ahli tauhid, tuan. Yang inilah tauhid ahli sunnah wal jamaah. Dan berapa orang yang mengaji ahli sunnah wal jamaah ni? Boleh faham? Tak kata Allah tak aras apa tu, okey, baguslah tu. Tapi nak rasa tak ke berhala moden ni, berhala nomad tu kita memang tak ada. Nak rasa ke makhluk ni tak sama sekali. Inilah akidah ahli sunnah wal jamaah. Allah ni ghaniyul mutlaq wa huwal ghaniyul hamid. Kita nak rasa aku ni, antumul ya ayuhan nasu antumul fuqara, kamu ni fakir. Apa fakir? Gila punya berhajat ke Allah Ta'ala. Kita sebenarnya berhajat ke Allah Ta'ala, tapi kita rasa berhajat kepada selain Allah Ta'ala. Rosak lah kita. Rosak ke tak rosak? Itulah kerosakan yang ada kat kita. Kerosakan apa? Rasa fakir bukan ke Allah Ta'ala, tapi rasa fakir kepada selain pada Allah Ta'ala. Ini masalah. Inilah asas sebenarnya. Saya ajar ni bukan pelajaran jadi wali je. Asas pelajaran akidah ahli sunnah wal jamaah. Inilah ajaran Nabi, inilah jumhur sahabat, tabi'in, tabi'in ajar supaya semua kita ni, khasnya kita lah, kena rasa berhajat sungguh Allah Ta'ala. Allah lah yang hanya boleh menunaikan segala hajat dan keperluan kita. Sahabat mula-mula syahadah ni tu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita pun kena hak tu kan, bagi hak tu. Pasal kita perjalanan ada syariat zahir, ada yang dah betul, alhamdulillah. Yang tak betul mana? Sini tak betul. Sini tak betul. Cara berfikir, the way of thinking, the way of life, cara etika kita, hak tu yang bermasalah. Pasal kita duk rasa ke makhluk. Na'udzubillah. Sepatutnya kena rasa ke Allah. Makhluk ni sebab. Dan kau minum air, duduk minum, kanan bismillah, hilang lagi alhamdulillah. Hadirkan rasa ke Allah. Pasal apa? Allah saja ghani, kita fakir, makhluk semua fakir ke Allah. Air pun fakir kat kita pun fakir ke air. Dia tak boleh bagi hilang dahaga kita pun tak boleh buat apa-apa kat dia.
tapi nak minum ilang dahaga kena minum air. Allah saja bagi ilang dahaga, alat dia air, minum. Ni alat. Bismillah. Alhamdulillah, Allah bagi ilang dahaga. Tengok pelajaran simple. Sikit soal, susah tak nak buat, senang. Tuan-tuan senang, tuan-tuan ajar saya sikit, bagi tip sikit saya macam mana nak senang tu. Saya satu sudut dah cerita apa kat tuan-tuan, nisbah ilmu. Nak praktikal lah, yang tu yang ulama kita sebut apa dia, kena ada satu pelajaran suku untuk praktik. Ada guru, ada berbimbing, mesti ada sebut apa, musyrif, ada teacher, ujung putih lah, teacher, murabbi, mursyid, yang nak asuh kita macam mana nak bawa. Dia pantau kita. Lepas tu kita ada hubungan kuat sangat dengan dia. Siapa? Inilah guru batin kita, yang dia akan mengajar kita macam mana nak boleh explore alam batin ni. Dia pun dah dapat tarbiyah dan asuhan alam batin dengan sempurna. Kita pula mesti duduk di bawah pandangan dia, asuhan dia, tunjuk ajar dia. Mesti. Pasal apa? Dia saja yang faham perjalanan ni, orang lain tak faham. Orang lain dia akan hukum kita berdasarkan zahir kita. Dia tengok kita ke jubah sorban, bagus dah. Dia tahu apa perjalanan, dia dah ada pengalaman, dan dia pun nak bawa kita supaya macam mana experience yang dah dia lalu, dan dia pun hidup dalam keadaan hati ni sentiasa pandang ke Allah Ta'ala, tauhid ke Allah Ta'ala, rasa Allah lah yang tak hajat satu. Kita fakir total punya kat dia. Mesti ada guru dan pembimbing ni. Atau kena ngaji suku, guru suku. Okay. Masa itu pelajaran kita hari ni. Panjang umur nanti kita jumpa pembincangan keempat, InsyaAllah. Ada soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin, warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya wal mursalin. Hadirin sekalian, saya ada bawa dua buku kitab yang dikarang oleh Tuku Fatani. Nama dia Baba Rashid, menantu Baba Rashidi, menantu kepada Baba Lah Ustaz. Cerita tentang menolak fahaman Allah di atas langit. Ada dua buku tu, satu angka 18, satu 22. Tu tak banyak kalau ada kat kereta ni, tapi tulisan jauh ya. Memang best sangat, dan saya jatuh hati saya baca buku tu. Memang sedap sangat. Beli pun boleh bertani kan. Tapi memang mahal sangat. Kalau tuan-tuan ada masalah kefahaman tu apa, baca buku tu, insya-Allah dapat satu penjelasan yang sangat baik seronoknya. Kalau tuan-tuan berhajat boleh dapatkan di kenderaan saya ni.